warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama saya Nur Hidayah binti Hassan. Hai, Assalamualaikum. Saya Rabiatul Adawiyah binti Mak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Adriana binti Muhammad Rozi. Hai, pernahkah anda mendengar mengenai modernism? Apakah dia maksudkan dengan modernism tersebut? Modernism merupakan satu bentuk pemikiran manusia ke arah sesuatu yang lebih baru atau moden bagi menggantikan pemikiran yang berbentuk tradisional atau lama. Secara usulnya terdapat 3 fasa dalam pemikiran ini. Yang pertama adalah modernism, pasca modernism dan postmodernism. Tetapi di dalam pembentangan kami kali ini, kumpulan kami akan lebih membincangkan atau menerangkan mengenai pasca modernism, iaitu cabaran pasca modernism terhadap umat Islam. Puan Masura binti Muhammad Zain di dalam Akhbar Utusan Malaysia pada tahun 2011, beliau mengatakan bahawa pada hari ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran. Antaranya ialah fahaman pasca modernism. Era pasca modernism menyaksikan banyak perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia, termasuk pemikiran dan gaya hidup. Ia diandaikan dan dianggap sebagai fahaman sekularisme barat moden yang dinaik taraf kepada edisi baru. Kamus Dewan edisi 1994, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah, manakala moden pula bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini yang terbaru, cara atau kaedah baru dan mutakhir. Manakala di dalam Wikipedia juga ada menyatakan bahawa pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu, teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusastraan dan budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikannya, cuma ditambah baik saja dalam pada fasa pasca modernisme ini. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa pasca modernisme ini bererti fahaman yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan, kerana ianya adalah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Perkembangan ini amat membimbangkan umat Islam kerana generasi muda pada masa kini amat terdedah kepada teknologi dan banyak maklumat yang boleh diperoleh hanya dengan menggunakan internet. Informasi yang didapati juga agak membimbangkan kerana kesahihan maklumat yang dibaca tidak diketahui. Pasca modernisme ini telah lahir pada abad ke-18. Pada abad tersebut, ramai pemikir dan kemajuan teknologi barat telah muncul. Perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak sesuai lagi dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca modernisme. Banyak pemikiran baru muncul dalam era ini dan salah satunya rasional, bermaksud fahaman yang berasaskan akal fikiran manusia. Hedonistik, mementingkan keseronokan, anarki, tidak berdasarkan kepada undang-undang, feminisme dan lain-lain. Sebenarnya terdapat pelbagai cabaran di dalam pasca modernisme ini terhadap umat Islam. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai cabaran-cabaran tersebut, bentuk-bentuk cabaran tersebut, kita teruskan kepada Rabiatul. Terima kasih diucapkan kepada Nur Hidayah Hassan. Berbalik kepada bentuk-bentuk cabaran pasca modernisme. Apakah bentuk-bentuk cabaran pasca modernisme? Yang pertama ialah hak persamaan gender. Yang kedua ialah institusi kekeluargaan semakin rapuh. Manakala yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat. Mari kita lihat apakah dimaksudkan dengan hak persamaan gender. Seperti yang kita sedia maklum, gender bermaksud perbezaan fizikal, peranan dan tanggungjawab antara lelaki dan perempuan. Hanya 2 sahaja gender yang wujud di muka dunia ini, iaitu lelaki dan perempuan. Di dalam Islam pula, terdapat perbezaan hukum bagi kedua-dua gender ini, di mana ianya merupakan hukum yang bersikap tetap dan tidak boleh diubah-ubah. Ini bermaksud, kalau kita adalah seorang perempuan, kita akan tetap seorang perempuan sampai ke akhir hayat. Dan pada zaman pasca modernisme ini, gerakan feminis sudah muncul, di mana kemunculan fahaman hak persamaan gender ini atau lebih dikenali sebagai gerakan feminis. Gerakan ini merupakan salah satu cabaran di dalam masyarakat Islam kita sekarang. Lebih-lebih lagi, golongan wanita yang berpelajaran, berpendidikan tinggi dan mempunyai kerjaya yang lebih kukuh tinggi jumlahnya berbanding dengan golongan lelaki. Mereka memperjuangkan soal kesaksamaan hak kemanusiaan, keadilan sosial, liberasi kaum wanita dan pelbagai lagi pendekatan yang menyelebahi kaum wanita sahaja. Fahaman feminis ini amat bertentangan dengan fakta sebenar mengenai kedudukan kaum wanita yang merupakan aset yang sangat bernilai dan sumber pembinaan masyarakat penyayang di dalam agama Islam.
Bagi bentuk cabaran yang kedua ialah institusi kekeluargaan semakin rapuh. Keluarga ditakrifkan sebagai suatu struktur atau ikatan yang mempunyai pertalian yang khusus sama ada melalui perkahwinan atau darah. Setiap ahli di dalam keluarga mempunyai peranan masing-masing untuk menjaga keutuhan dan keharmonian sesebuah keluarga. Hasil daripada pasca modernism ini, salah satu bentuk cabaran yang dilalui oleh masyarakat Islam ialah di mana pemikiran pasca modernism yang diamalkan oleh mereka telah menolak sistem hukum Islam yang mutlak. Mereka lebih mempercayai akal fikiran mereka itu sendiri dan tidak berlandaskan lagi dengan ajaran Islam yang sebenar. Mereka juga menolak dengan adanya rukun iman dan rukun Islam. Di samping itu, mereka juga lebih mempercayai teknologi daripada wahyu-wahyu Allah. Tepuk dada tanya selera. Adakah masyarakat kita kini ingin mengikuti masyarakat di zaman pasca modernism? Manusia di zaman ini juga mempunyai sikap yang rakus dan tidak terbatas. Seterusnya, di zaman ini pula muncul budaya hedonism. Hedonism merupakan salah satu pemikiran di mana mereka rasa diri mereka itu kaya, senang dan tidak ada tujuan untuk hidup selain untuk bersenang-lenang. Bagi pengamal budaya ini, mereka menjalani hidup dengan sewenang-wenangnya dengan mengikut telunjuk hawa nafsu yang tanpa batas dan mereka lebih suka terhadap sikap individualistik. Manakala bentuk cabaran yang ketiga ialah kehidupan sosial masyarakat semakin meningkat. Pasca modernism menjadikan manusia mengamalkan gaya hidup yang sangat moden dan menjadikan masyarakat lebih bersikap individualistik. Mereka tidak mengambil peduli tentang gejala-gejala sosial yang berlaku di sekeliling mereka dan hanya memikirkan tentang diri sendiri sahaja. Justru itu, manusia yang mengamalkan pasca modernism ini lebih suka melihat dan berkongsi maklumat dan info di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Mereka lebih percaya dengan sosial media dan maklumat-maklumat yang diberikan di dalam sosial media tanpa mengkaji kesahihan maklumat tersebut. Begitulah cabaran-cabaran yang berlaku pada zaman pasca modernism. Selepas ini kita akan beralih kepada faktor-faktor yang mendorong kepada pasca modernism. Dipersilakan Farah Adriana untuk meneruskan perbincangan kita selepas ini. Terima kasih. Modernisme merupakan era pencerahan dan ianya bermula pada abad ke-18 di mana ianya dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat kini atau baru. Modernisme juga boleh dikaitkan dengan perubahan. Kemunculan pasca modernisme pula terlahir pada tahun 1970 di mana dapat dilihat pada tahun tersebut telah lahirnya tokoh-tokoh yang menentang terhadap pemikiran modernisme. Pasca modernisme mendakwa wujudnya kebenaran tunggal sebagai pusat pemikiran manusia. Oleh itu, saya akan menyatakan faktor yang mendorong terhadap pasca modernisme di mana ianya terbahagi kepada tiga, iaitu deconstruction, relativism dan pluralism. Deconstruction bermaksud pencegahan pendapat terhadap sesuatu perkara yang benar sama ada melalui ucapan, teks dan tulisan. Deconstruction ini dikenakan oleh Jack Derrida melalui penulisan buku-bukunya pada tahun 1967. Pemikiran deconstruction ini tercipta apabila beliau telah melihat penindasan kekuasaan kolonial terhadap masyarakat dalam peperangan tanah jajahan dunia ketiga. Penolakan naratif aliran utama oleh pasca modernisme dapat dilihat apabila teori positivisme Auguste Comte dinilai bersifat seragam, kaku dan tidak boleh digunakan oleh metodologi lain dalam memahami setiap permasalahan. Ianya dapat dilihat apabila Robert Bellah menilai budaya Buddha di Jepun dengan menggunakan teori Max Weber yang menyatakan etika kapitalisme hanya sesuai digunakan oleh masyarakat Eropah. Namun, pencanggahan pendapat ini terjadi apabila budaya Buddha di Jepun dilihat berbeza dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand dan Sri Lanka. Selain itu, pasca modernisme juga telah meragui dan melakukan deconstruction terhadap teori dan metodologi zaman modernisme seperti agama, bidang sosial, bidang fizik dan sastra. Faktor yang kedua ialah relativism di mana pasca modernisme melihat perkara yang tidak tetap atau mutlak di mana ianya boleh berubah mengikut persetaraan.
pakar antropologi sosial dari Universiti Cambridge menjelaskan relativisme bersifat anti terhadap pandangan kebenaran dan menjadikan subjektif sebagai alternatif dalam mengembangkan kekaburan persoalan. Dan hal ini berlaku kerana pemikiran pasca modernisme berbeza dengan tokoh-tokoh era modernisme, di mana modernisme cenderung menggunakan teori positif dalam menilai hukum alam dan sosial. Faktor historia dalam fenomena alam telah mempengaruhi pemikiran pasca modernisme di mana ianya telah menyebabkan logik penyelidikan saintifik, kebenaran objektif dan bukti eksperimen telah dicabar oleh tokoh pasca modernisme. Mereka ahli antropologi juga, pasca modernisme telah menolak kebenaran dari segi sosial budaya, tradisi agama dan juga nilai. Faktor terakhir lahirnya fahaman pasca modernisme ialah pluralisme. Pencampuran dan pergabungan pemikiran yang berbeza dari bangsa dan budaya menyebabkan lahirnya sifat pluralisme dalam kalangan pasca modernisme. Pluralisme dikaitkan dengan kebaikan di mana mereka mengambil kira pelbagai konsep dari kebarangkalian atau kemungkinan di mana individu diberi kebebasan untuk menentukan atau memilih cara hidup sesuatu komuniti. Pluralisme ini telah menghasilkan budaya hedonisme di mana ianya merupakan fahaman atau pandangan kepuasan dan kenikmatan di mana ianya telah meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat disebabkan oleh hak bebas untuk bersuara. Dan kini, budaya hedonisme ini telah menghilangkan nilai-nilai murni agama, budaya tradisi dan ketuhanan dalam kehidupan masyarakat. Keuntuhan nilai murni masyarakat dapat dilihat dari moral dan akhlak politik, kejantinaan, perkauman dan sebagainya. Itu sahaja dari saya untuk faktor yang mendorong kepada pasca modernisme. Saya akan serahkan kepada Nur Hidayah untuk menjelaskannya. Kita mendengar tadi mengenai bentuk-bentuk cabaran pasca modernisme, faktor-faktor yang mendorong pasca modernisme, secara kesimpulannya dapat dikatakan bahawa perkembangan kehidupan manusia kini seiring dengan perkembangan informasi dan komunikasi serta kemajuan sains dan teknologi, di mana ianya merancakkan lagi penyebaran fahaman pasca modernisme ini. Pasca modernisme ini merupakan proses perubahan di mana mereka menolak agama dan memilih fahaman rasional, kebendaan, aliran hedonistik dan anarkis sebagai corak kehidupan yang baru. Fahaman ini telah memberi kesan negatif kepada masyarakat di dunia. Barat telah mempercayai bahawa akal fikiran dan sains dapat membawa manusia kepada kebenaran dan kemajuan. Ia menunjukkan bahawa Barat tidak menjadikan kitab suci dan ketuhanan sebagai pegangan mereka. Selain itu, sosial budaya yang berpaksaan kepada hedonisme telah memberi kesan negatif kepada masyarakat seperti masalah arak, dadah, institusi kekeluargaan yang semakin utuh, budaya hiburan dan banyak lagi. Pasca modernisme juga merupakan anti-autoriti dan hierarki dan telah menunjukkan penentangan pada globalisasi di mana telah mencetuskan aliran anarki. Sedia maklum, Barat telah menjalani proses pencerahan dari zaman kegelapan selepas datangnya Islam. Islam telah melalui zaman pencerahan pada abad ke-7 lagi dan ianya telah membantu tamadun di Barat melakukan beberapa perubahan. Islam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi menerokai bidang sains, matematik, perubatan dan lain-lain lagi. Hal ini kerana ilmu agama merupakan punca utama yang mengeluarkan faktor amal. Manakala Islam di dalam konsep alamiah memberi penekanan betapa pentingnya pembinaan manusia. Dengan ini dapat dilihat bahawa Islam telah menjalani perubahan dan kemajuan terlebih dahulu berbanding Barat. Oleh itu, umat Islam perlu menentang fahaman Barat pasca modernisme kerana ianya bertentangan dengan agama Islam. Ajaran di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah berpandukan Al-Quran, wahyu dan sunnah hadis. Melalui dan berpegang kepada kedua-dua panduan ini, insya-Allah masalah akhlak, akidah dan keimanan umat Islam dapat dielak kerana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan teras pembinaan sesebuah ummah. Sudah pembatangan kami pada kali ini. Semoga perkongsian dan perbincangan kami pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.